Allah masih lagi beri kita pinjam nyawa dia, pinjam nafasnya kepada kita yang Allah berikan secara percuma kepada kita. Dan hari ini kita nak bincang, kita nak cerita, kita nak kongsi berkenaan dengan apa dikatakan hai bye dunia, selamat tinggal dunia. Tajuk selamat tinggal dunia ni tuan-tuan, saya baru berakaman pada hari Isnin yang lepas. Selamat tinggal dunia ni baru bersiaran dalam Tanyalah Ustaz hari Isnin yang lepas, tapi belum disiarkan lagi, baru rakaman. Tapi tuan-tuan dan puan dah ambil dah tajuk tu, alhamdulillah. Mana dapat wallahu alam. Sebab itu memang belum keluar lagi, belum bersiaran lagi, baru dalam rakaman. Mungkin dalam seminggu 2-3 minggu lagi keluar lah tu. Cerita berkenaan dengan hai bye selamat tinggal dunia. Yang kita nak cerita di sini ialah bagaimana nak menempuhnya dan apa peranan kita sebagai orang hidup, sebagai waris lah, terutamanya dalam pengurusan jenazah. Bagaimana keadaannya, nanti kita akan bongkarkan sekejap lagi. Kita nak cerita, kita nak kongsi bagaimana nak mengetahui tanda-tanda kematian itu sendiri. Sebab rupa-rupanya ada tanda-tanda kematian itu boleh dilihat. Tetapi sebelum tu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin za'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Pendek je ayat dia. Dan saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengar dah ayat ni tadi, yang bermaksud setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Ini janji Allah, bukan janji kita sama makhluk. Kalau janji sama makhluk tu mungkin boleh mengelak, mungkin boleh lari. Tetapi apabila berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila Allah janjikan benda ni, dia tetap akan berlaku, iaitu berkenaan dengan kematian. Dan kematian ni bukan sekadar daripada golongan-golongan manusia. Rupanya kematian ni juga melibatkan seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan, termasuklah para malaikat pun akan mati juga satu ketika nanti. Begitu juga jika kita tengok yang hadir dalam dunia kita bersama dengan kita waktu sekarang ini, iaitu golongan-golongan yang kita tak nampak waktu sekarang. Apa itu agak-agak tuan-tuan? Golongan-golongan jin yang tidak dinafikan, tidak boleh dinafikan kewujudan jin itu sendiri. Mana terdapat dalam golongan kita. Tak tahu, saya rasa di kampung Berhaipon ni dulu lompong, pasal lompong apa? Lompong lah kalau dulu. Ada tak gangguan dalam rumah sekarang ni? Dengar kursi berjalan ke, dengar bunyi ke, dengar menangis, dengar ketawa dalam rumah, dengar orang balik pasir ke apa. Ini biasa berlaku di mana-mana sahaja. Terutamanya kalau tengok di kawasan rumah-rumah apartmen. Kadang-kadang dengar orang atas duk mengalih kursi dari pukul 2-3 pagi. Orang atas duk menumbuk, bunyi lesung menumbuk, tuan-tuan. Sedangkan pukul 3 pagi, siapa nak masak pukul 3 pagi melainkan bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan tu mungkin masak kot dalam pukul 3-4 pagi tu untuk bersahur. Tapi ini bukan bulan Ramadan dan benda tu kelak berlaku. Dan tidak boleh dinafikan kewujudan jin ni. Dan jin juga, golongan-golongan ini juga dijanjikan dengan kematian. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan pun dijanjikan juga dengan kematian. Bila sampai masanya tumbuhan ni mati, kadang-kadang kalau kita perhatikan, cuma tumbuh-tumbuhan ni disilakan mati tidak sebagai manusia lah. Tumbesaran dia tu berlainan dengan manusia. Tumbuh-tumbuhan daripada biji benih naik anak benih, daripada anak benih naik batang, naik daun, jadi dahan, jadi cabang, akhirnya daun, berbunga, berbuah dengan lebat. Dan jika kita perhatikan, kadang-kadang tumbuh-tumbuhan yang kita tanam ni tak sempat nak berbuah, kadang-kadang tak sempat nak dewasa pun, tak sempat nak berbunga, tak sempat nak berdahan yang kukuh lagi, dah pun mati. Begitu juga dengan manusia. Bila Allah janjikan dengan kematian, dia tidak menunggu semestinya sampai umur tua. Tidak semestinya. Kadang-kadang kematian ini berlaku daripada golongan bayi lagi. Jika kita tengok di media massa ataupun kita tengok di sekeliling kita sendiri, golongan-golongan bayi juga tidak terlepas daripada kematian. Golongan bayi juga tidak terlepas daripada maut. Kadang-kadang tengok di media massa, sama ada elektronik ataupun media cetak, bayi mati lemas dalam baldi, bayi
mati lemah jatuh, bayi mati, mana bayi juga tidak terlepas daripada kematian. Tapi alhamdulillah hari ini saya tengok yang hadir pada pagi ini dah lepas usia bayi, dah pun kita melepasi usia bayi itu. Alhamdulillah, Allah ambil kita, Allah berikan peluang kepada kita untuk kita tempuh rintangan sewaktu bayi tersebut sampai sekarang masih bernyawa. Begitu juga dengan golongan kanak-kanak pun tidak terlepas daripada kematian. Golongan remaja juga tidak terlepas daripada kematian. Golongan dewasa, umur-umur dewasa, begitu juga dengan umur-umur tua, dan begitu juga dengan umur yang dah Allah berikan umur subsidi. Ji, umur berapa sekarang? Berapa umur sekarang? Dua-dua boleh. Haji umur apa Haji? 65. Gagak perkasa lagi 65 tuan-tuan. Kalau terbalik baru 56 baru dulu. Gagak perkasa lagi. Dapat 2 tahun dah umur subsidi. Kenapa saya panggil sebagai umur subsidi tuan-tuan? Umur subsidi ni kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafatnya pada umur berapa tahun? 63. Alhamdulillah ramai yang kat sini tengok yang hadir pada pagi ini dah ada saya rasa 5-6 orang dah yang lebih daripada umur subsidi. Allah dah bagi lebih daripada 63 tahun. Sebab Rasulullah kata umur umatku pada kemudian hari ini lebih kurang dalam umur 60-70. Umur kita akhir-akhir tahun zaman lah ni lah. Maknanya tidak ada, kalau ada mungkin dalam 1000 ataupun 10,000 orang umur dalam 100 tahun lebih. 100 tahun lebih. Mungkin ada lagi yang masih berumur. Di sini ada, di Haikam di sini ada ke yang 100 tahun lebih? Tak ada lah. Agak-agak di dalam masjid ni siapa yang paling tua? Siapa yang paling berumur? Ada yang 70? Ada? Tak ada lagi ya. Belum sampai mencecah 70. Alhamdulillah, Allah beri kita kenikmatan umur. Panjang umur tu Allah beri kepada kita, dan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah. Cuma sebelum umur kita ditarik untuk manusia ini, kita diberi beberapa petunjuk, beberapa tanda-tanda. Cuma tanda-tanda ni kadang-kadang kita tak perasan, dan kebanyakan kita tak perasan. Saya bila biasanya bila keluar saja bersiaran dalam TV, bila dah ditayangkan, sebab 2016 ni semuanya secara rakaman, kecuali bulan Ramadan nantilah secara langsung. Kalau secara langsung pun begitulah juga. Tanya bagaimana kita nak tahu adakah dengan yang kita istilah sebagai buang tebiat. Orang Melayu kata buang tebiat tu sebagai salah satu tanda kematian. Itu juga sebenarnya kalau ikutkan adalah salah satu tanda-tanda kematian. Tapi kita tak perasan yang berkenaan dengan buang tebiat. Kita nak bincang buang tebiat ni sebab buang tebiat ni biasanya dah mati baru kita cap. Dah mati baru kita ingat kebiasaannya. Tapi kita nak cerita pada pagi ni yang boleh kita rasa, yang boleh kita pegang, yang boleh kita sentuh. Cumanya tanda kematian ni tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Tidak ada nas. Jadi tak boleh berpegang sepenuhnya dengan tanda-tanda ini. Cuma tanda-tanda ini diceritakan oleh ulama-ulama terdahulu. Pengalaman ulama-ulama terdahulu menceritakan kepada kita berkenaan bagaimana tanda kematian itu boleh dirasai. Boleh dirasai sendiri oleh tubuh badan kita. Kalau tengok dalam kitab Sakaratul Maut karangan Dr. Ais Al-Qarni menceritakan berkenaan dengan tanda-tanda kematian itu sendiri. Carilah buku tu, baca buku tu, tengok. Ada diceritakan berkenaan dengan tanda-tanda kematian. Cumanya setiap orang ni tanda kematian tu mungkin tak sama, mungkin berlainan. Mungkin orang ni tandanya lain, imam tandanya lain, muazzin Bilal tandanya lain, dan orang saya sendiri tandanya mungkin lain. Tapi kebiasaannya ini tanda-tanda yang biasa berlaku, tanda-tanda yang sering berlaku berkenaan dengan kematian. Yang dikatakan ada tanda 100 hari, ada tanda 40 hari, ada tanda 7 hari, ada tanda 3 hari, 2 hari, 1 hari, tak sampai 24 jam.
Jadi pagi ini kita nak bincang yang mana? Saya bagi tanya pada tuan-tuan dan puan lah, jemaah sekalian, kita nak bincang yang mana pagi ni tanda-tanda tu? Tanda yang 7 hari ke, tanda 5 hari ke, lagu mana? Nak tanda semua sekali ya? Semua sekali. Tak apa, kita bincang semua sekali. Itulah pilihan yang terbaik, tuan-tuan. Bincang, kita bincang semua sekali. Dan tanda-tanda ni tuan-tuan dan puan, bagi yang ada pengalaman menghadapi tanda-tanda ni, pagi ni kita kongsi sama-sama lah. Kalau ada daripada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada pagi ini berkenaan nak cerita berkenaan tanda kematian ni, kalau saya tidak tersebut dan tuan-tuan tahu, boleh bagi tahu, kita sama-sama kongsi ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat kepada sesama kita. Mudah-mudahan insya-Allah. Kita terus kepada tanda-tanda kematian itu sendiri. Apa dikatakan tanda kematian 100 hari itu sendiri? Yang dikatakan tanda 100 hari ini akan terasa satu getaran, bergegah, bergetar anggota tubuh badan kita, bermula daripada ubun-ubun kepala hingga ke hujung kaki. Bergegah, bergetar. Nak cerita macam mana getaran ni berlaku? Biasa tengok lembu kena sembelih tau. Tahun lepas masjid sembelih berapa ekor lembu? Berapa ekor lembu korban tahun lepas? 7 ekor. Tengok tak, bila lepas sembelih, dia punya nadi, pergerakan nadi bergerak-gerak, sekejap di paha, sekejap di perut. Nadi dia itu sendiri. Nak cerita tanda bergerak, gerakan-gerakan yang berlaku, getaran-getaran yang berlaku pada tubuh badan tu macam nadi tu lah. Cuma dia tak sakit. Nadi itu tadi bergerak tidak sakit, dikatakan tidak sakit, malah sedap, malah rasa melegakan. Bermula daripada ubun-ubun kepala hingga ke hujung kaki. Dan ini berlaku kebiasaannya dalam masa 3 hari sahaja. Dan masa berlaku pula kebiasaannya selepas solat asar. Agak-agak perasan tak macam tu? Susah nak perasan. Susah nak perasan, tuan-tuan. Jadi kalau susah nak perasan, kita tengok tanda yang 40 hari. Terlepas lah. Kalau kita tak perasan, terlepaslah tanda yang 100 hari ini tadi. Kita ambil tanda yang 40 hari. Dikatakan tanda 40 hari ini apa yang berlaku? Akan rasa di dalam perut bahagian ari-ari. Bahagian ari-ari ini duduk di mana? Di bawah pusat, atas kemaluan. Bahagian ari-ari. Terasa ditekan perut tu dan dipulah. Ditekan, dipulah. Begitulah rasanya. Nak rasa yang tepat, ada kadang-kadang tu penonton tanya, tuan-tuan, habis siaran dia telefon, Ustaz, macam mana saya nak tahu dengan tepat, macam mana rasa yang paling betul yang tanda 40 hari? Saya kata kalau rasa nak tahu yang betul, kena mati dulu kan? Sebab saya pun belum pernah rasa, saya kata, cuma itu diceritakan, ditekan dan dipulah. Nak rasa senak ke, rasa sedap, wallahualam bishawab. Tapi itulah rasanya. Dan benda ini juga berlaku selama 3 hari pun selepas solat asar juga. Allah SWT nak perasan. Kadang-kadang mungkin sakit perut, nak buang air, perut memulai makan tak betul malam tadi, lepas asar dia memulai perut. Wallahualam bishawab. Rasa dia sama ada sedap, lazat ataupun sakit, wallahualam. Jangan tanya saya sendiri pun belum tahu lagi, tuan-tuan. Tapi kalau dah tahu nanti kita bagi tahulah, kongsi dengan kawan-kawan. Itu salah satu juga tandanya. Cuma tanda yang 100 hari, tanda yang 40 hari ini tak boleh rasa pegang. Kita tak boleh pegang benda-benda begitu. Tak boleh nak sentuh. Tapi kalau kita nak cerita berkenaan dengan tanda 7 hari ini, tuan-tuan, kita boleh sentuh. Kita boleh pegang, kita boleh rasa benda itu sendiri. Dan saya dari segi kalau tengok tanda-tanda ni banyak sangat. Sebab saya perasan tanda-tanda ni sebabnya saya terlibat dalam perubatan. Bila saya terlibat dengan perubatan, tuan-tuan, saya banyak rawat orang yang sakit, betul-betul sakit. Maksud saya betul-betul sakit di sini. Ramai juga yang datang nak cek. Maksudnya dia rasa badan dia tak sedap lah, apalah, rasa tak sedap badan, rasa mual-mual, rasa tak boleh nak muntah, tak boleh nak tidur, bergaduh suami isteri. Itu pun ramai yang datang buat rawatan.
bertanyakan berkenaan keadaan tubuh badan itu sendiri. Tetapi saya lebih ramai rawat pesakit yang terbaring di atas katil. Ramai yang saya rawat begitu. Yang dah 2 tahun tak jalan, dah 3 tahun jalan. Kadang-kadang waris, kadang-kadang anak dari pusat tengoklah datang rumah tolong mak saya. Mak saya dah 3 kali putus nyamuk, Ustaz. 3 kali dah putus nyamuk, tuan-tuan, tapi tak lepas. Mati 5 minit, lepas tu hidup balik 5 minit. Selang 1 jam lepas tu mati lagi. Lama sikit, lebih daripada 5 minit, Ustaz. Tapi hidup balik. Tak lepas-lepas nyamuk, Ustaz. Pasal orang lihat sangat nyamuk ni. Memang Allah dah tentukan nyawa kita itu bila akan tercabut. Roh kita ni bila akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh malaikat yang Allah perintahkan. Tetapi saya tengok dia kata, kenapa lihat sangat, Ustaz? Tak macam orang-orang lain. Jadi kita datang hadir untuk tengok apa yang berlaku sebenarnya, permasalahan yang berlaku pada waktu itu. Jadi bila kita hadir, bila kita tengok apa yang berlaku, rupa-rupanya sewaktu kita buat rawatan, ada yang tidak kena pada tubuh badannya. Ada yang berdamping, ada yang tersengkat, ada yang tersekat, ada yang tersimpul, ada yang tak boleh nak diuraikan. Kita bantu minta Allah permudahkan. Sebab itulah kalau saya kawan-kawan panggil Ustaz Mayat. Kawan-kawan saya panggil Ustaz Mayat. Sebab apa, tuan-tuan? Bila kita buat rawatan, insya-Allah agak-agaklah kalau kita sakit. Sakitlah tubuh sakit pun semua. Pergi klinik, pergi jumpa doktor untuk apa? Biasanya untuk baik. Untuk baiklah, untuk sihat. Kalau nak baik, kalau nak sihat, bagi yang ada sakit lepas ni jangan jumpa saya. Sebab apa? Kalau jumpa saya, insya-Allah meninggal. Kawan-kawan saya panggil saya Ustaz Mayat sebab tu lah. Pesakit dia kata kalau masuk bilik rawatan Salufi, siap. Tak lama lah tu. Sebab ini berlaku, bukanlah semua, tuan-tuan, bukan semua. Cuma banyak kes yang saya terima, bila buat rawatan, insya-Allah meninggal, tuan-tuan. Itu kawan-kawan saya panggil, Ustaz Mayat. Kalau Ustaz Mayat datang, siaplah sakit itu sendiri. Meninggallah. Sebab ini berlaku banyak kali, tuan-tuan. Dalam pusat rawatan itu sendiri berlaku. Yang mana satu ketika saya buat rawatan di Ceras, tuan-tuan. Hadir seorang pesakit masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik seorang perempuan dengan mak dia sekalilah masuk dalam bilik rawatan. Bila kita tengok keadaan fizikal tubuh badan dia, saya terdetik dalam hati, dalam fikiran saya berfikir, umur macam 60 dah ni, tengok gaya dah ni, dengan bongkoknya, dengan keadaan sakit. Saya pun bersembang, temu ramah pesakit, temu duga pesakit dulu, temu duga mak dia, keluarga dia tadi. Rupa-rupanya umur dia baru 36 tahun, tuan-tuan. Baru 36 tahun, yang saya sangkakan 60 tahun tu tadi. Kita pun buat rawatan. Bila habis buat rawatan, dia kata, Ustaz, saya rasa bisa sangat badan, letih sangat badan, saya nak pergi tidur kat luar sana boleh? Cakap boleh puan, di luar sana ada ruang menunggu dan ada satu ruang kecil, di situ ada bantal. Puan boleh baringlah kat situ, tidur sekejap kat situ kalau letih sangat. Biar mak pergi makan, pergi minum semua dulu, nanti dah rehat, dah bangun, boleh balik. Dia daripada Johor, tuan-tuan, daripada Johor datang ke Cerah waktu itu. Mungkin dalam 3-4 tahun yang lepas lah, tuan-tuan dan puan. Dan dia kata nak baring tu, tuan-tuan dan puan. Rupa-rupanya dia baring selama-lamanya. Habis sahaja rawatan. Itu satu kes. Maknanya dia meninggal dalam klinik tu juga, tuan-tuan. Itu mungkin sampai ajalnya. Bila kita pisahkan, bila kita uraikan simpulan tu tadi, bila kalau zaman dah ni kita istilah pakai saka lah. Tapi dia ni tadi bukan saka, dia terkena sihir. Ya? Bila dia terkena sihir, tuan-tuan, badan dia dah lama, dah 2 tahun kena, tuan-tuan. Jadi bila kita pisahkan sahaja yang terkena tubuh badan, hingga tubuh badan dia tadi meninggal. Begitu juga bila kita buat rawatan, ada buat rawatan 11 pagi, 3 petang meninggal. Seminggu sebelum Ramadan tahun lepas, saya bersiaran langsung dalam Tanyalah Ustaz. Hari yang terakhir rehat macam ni, saya umum nombor telefon kat TV. Lepas tu ramailah telefon.
beratus. Biasanya kalau kita umum nombor telefon, beratus panggilan akan masuk. Memang tak boleh. Pernah satu ketika tuan-tuan, bila kita umum nombor telefon ni, kita bercakap melalui telefon ni daripada Kuala Lumpur sampai ke rumah, sampai di Batu Pahat. Saya duduk di Batu Pahat Johor. Kita berulang kali lah dengan Kuala Lumpur ni. Macam semalam kita ada rawatan juga di Ceras. Sebelum itu hari Jumaat kita ada rawatan di Kuala Lumpur dan juga program tazkirah. Begitu juga habis di sini kejap lagi saya kena ke Bentong Pahang. Habis Bentong Pahang saya kena ke Perak. Sebab malam nanti rawatan di Perak. Siang ni kejap lagi terus ke Bentong, dari Bentong terus ke Perak. Malam je lagi rawatannya di Perak, tuan-tuan. Lepas tu habis di Perak, balik ke Johor balik. Balik Johor duduk sehari dua di rumah, terus naik ke utara pula untuk program ceramah dan juga kuliah-kuliah di utara dan juga rawatan di utara sampai 15 hari bulan. Balik sekejap, turun balik ke Kuala Lumpur, tuan-tuan. Begitulah mainannya. Reduk di rumah tu boleh dikatakan sebulan dan 3 hari lah. 3 hari boleh tidur di rumah. Yang lain tu tidur tempat apa yang disediakan lah, di homestay ke, di hotel ke, mana-mana lah kita menginap. Jadi saya bersiaran tahun lepas tu, tuan-tuan. Habis saja siaran, ramai lah yang telefon nak buat rawatan. Saya biasa nak buat rawatan, saya akan tanya terus melalui telefon dulu, keadaan mak lagu mana. Dia kata, oh mak okey, boleh berjalan, boleh apa macam ni buat. Kalau boleh berjalan, cuba cari pusat rawatan yang dekat dulu. Saya kalau boleh nak tolong yang betul-betul yang saya cerita tadi lah. Minta Allah permudahkan. Sebab apa, tuan-tuan? Orang yang sakit ni kadang-kadang tu kita, kalau kita tengok lah, orang sihat yang jaga orang sakit. Agak-agak kita lah mana yang lebih sakit, orang sihat tu ke atau orang sakit itu sendiri? Orang sihat, tuan-tuan. Kalau kita tak ada keluarga, tak pernah rasa, mungkin kita kata orang sakit memang sakit lah. Memang orang sakit tentu sakit dah. Cuma orang yang jaga orang sakit ni sebenarnya dia lebih sakit daripada orang sakit. Contoh yang saya dapat kongsi pagi ni, kalau kita tengok dulu, sekarang ni Allah Alam lah, saya pun dah lama tak masuk hospital untuk tunggu orang sakit. Kalau dulu 10 tahun yang lepas, kita boleh tunggu pesakit. Kalau pergi hospital, terutamanya Wad 3, hospital kerajaan Wad 3, pesakit tidur di atas katil lah. Cuba tengok orang yang jaga dia. Orang yang jaga orang sakit itu sendiri, tak kira lah siapa-siapa, anak ke, mak ke, ayah ke, yang jaga orang sakit itu sendiri, tidur kadang-kadang di atas kursi malah. Atas kursi malah tu okey lagi lah. Kadang-kadang bentang kain, tidur atas lantai. Kadang-kadang tak bawa apa-apa, tidur atas kerusi saja. Kita panggil apa? Bertelenggu ke apa? Bertelenggu ke apa? Allah Alam istilah tadi. Tidur-tidur ayam. Jadi kadang-kadang bila berlaku begitu, tuan-tuan, kalau di hospital mungkin dengan bantuan jururawat, tetapi kalau di rumah tak ada jururawat, waris itu sendirilah sebagai jururawatnya. Jadi bila kita tengok, tuan-tuan, pernah satu ketika kita hadir rumah nak buat rawatan ayah dia, sampai dibuka pintu rumah dia ni, saya tengok dia angkat kaki ayah dia ni, dia lambung begitu saja. Saya terkejut, tuan-tuan, bila tengok. Rupanya bila bersembang, dia dah jaga ayah dia dah 6 tahun. 2 beradik jaga ayah dia. Kakak sampai bercerai dengan suami, dia sampai tak kahwin sebab nak jaga anak, nak jaga bapak ni tadi. Bila tanya yang lain bagaimana, dia ada beberapa orang adik-beradik, yang lain macam tu lah Ustaz, raya baliklah sehari 1 malam ke rumah, lepas tu balik semula. Yang lain-lain dia bagilah Ustaz, adik-beradik lain bagi, kadang seorang 50, bagi seorang 20, ikut kemampuan Ustaz. Ada yang 100 katanya. Duit dia kata memang bagi, tapi dari segi jagaan. Habis itu kenapa yang jadi begitu tadi Ustaz? Saya dah stres. 6 tahun dah saya jaga ayah, 6 tahun. Saya dah letih sangat dah. Dah letih sangat. Saya cakap macam ni, saya boleh buat rawatan setelah awak minta maaf balik dengan ayah. Saya tak tahu, mungkin lepas saya buat rawatan ayah awak tak ada, awak tak sempat minta maaf puan. Saya cakap lebih baik puan minta maaf dulu dengan ayah, redha apa berlaku. Kalau ayah masih boleh redha dengan apa yang berlaku, ayah maafkan, insya-Allah saya akan buat. Tapi kalau ayah tak maafkan, saya tak nak buat.
menangislah. Dengan ayah dia masih boleh bercakap, masih boleh dengar elok lagi. Cuma dah tak berjalan 6 tahun tuan-tuan, semua diuruskan oleh anak-anak. Dan akhirnya tuan-tuan, dalam perjalanan balik saja, habis rawatan, dalam perjalanan balik dia telefon balik, Ustaz, ayah saya dah tak ada. Ustaz, ayah saya dah meninggal dah. Alhamdulillah lah kata. Nasib baik sempat minta maaf tadi. Nasib baik sempat minta maaf semula dengan ayah. Kalau kita tak bagi syarat begitu tadi, mungkin dia tak minta maaf. Dan kalau kita tak nampak, mungkin dia tidak minta maaf dengan ayahnya. Dia tidak, kalau ayahnya tidak redha, bagaimana kita jaga orang sakit ni dapat pahala. Jangan kata jaga, ziarah orang sakit pun dapat pahala. Tetapi kalau tersalah langkah, dapat dosa tuan-tuan. Jadi jalan terbaik, saya cakap begitulah biasanya dengan keluarga. Ini yang kita bila terlibat dalam perubatan, kita combine dua-dua, kita tengok tanda kematian. Dan kita bincang terus berkenaan tanda kematian. Kalau cerita bab lain nanti tak habis. Dari kat pukul 7 sekejap tuan-tuan kadang dapat. Saya pula kalau dapat mikrofon ni kadang-kadang tak sedar, tak ingat tuan-tuan pukul berapa nak berhenti. Jadi apa yang dikatakan tanda kematian 7 hari, yang dikatakan 7 hari itu sendiri, yang 7 hari dan ke bawah ni kita boleh pegang. Contoh pagi ni kita nak cek, kita cek terus pagi ni, kita tengok wujud ataupun tidak tanda kematian itu pada tubuh badan kita. Cuba angkat sikit tangan kanan ni. Jangan angkat tinggi-tinggi sangat, angkat tinggi sangat nak jawab soalan. Angkat agak-agak depan. Cuba pegang di sini. Orang Johor kata kantung beras. Kantung beras di kawasan sini. Dia duduk sini. Cuba pegang elok, pegang elok. Ji, kembung ke kempek? Agak-agak jangan bagi urusan dulu, fikir dulu pun tak apa. Kita bagi orang lain dulu. Bagi orang lain dulu lah. Ji, kembung ke kempek? Kempek. Ji, kembung ke kempek? Ada kembung kempek atas pagar. Ji, kembung ke kempek? Kempek. Kita tanya boleh, Ji, kembung ke kempek ni? Atas pagar juga. Atas pagar. Tak apa, atas pagar tak ada masalah. Bang, kembung ke kempek? Kempek. Ji, kembung ke kempek? Kempek juga. Yang urus jenazah masjid ni siapa dia? Siapa yang urus jenazah? Dah keluar dah. Awal-awal lagi dah cabut sebab takut nak urus jenazah banyak sangat pagi ni. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kempeh tu tanda kematian. Salah satu dia tanda mencuba pegang elok ni, dia di antara jari ni. Tulang asam tulang di jari ibu jari dengan tulang telunjuk ni dia tengah-tengah. Bukan di depan sini. Maksud saya kempeh tu belaga kulit dengan kulit. Belaga kulit yang kulit. Haji, saya tanya sekali lagi, kembung ke kempeh ni? Cuba rasa elok, kembung ke kempeh? Jangan kata kau buat sakit je lagi ni. Kembung ke kempeh kata tu. Tak dapat bagi putusan lah. Tak dapat bagi putusan Haji. Dia duduk di sini, betul di sini. Haji, kita tanya apa balik, kembung ke kempeh sebenarnya tu? Kembung balik, tukar statement dah. Tak jadi kempeh. Tukar statement tuan-tuan. Tak jadi kempeh, kembung semula. Tak apa lah. Memang biasanya kita yang sihat ni biasa kembung tuan-tuan. Kembung kebiasaannya. Dia tidak berlaga kulit dengan kulit. Kalau kempeh tu memang kulit dengan kulit berlaga tuan-tuan. Kalau hujung ni memang kulit dengan kulit lah. Dari hujung ni memang kulit dengan kulit. Kalau itu tak dikira, dia di tengah ni sedikit. Kalau kempeh bahagian ni, sebab tu kalau kita ziarah, lepas ni tahulah rahsia kematian tuan-tuan. Ziarah orang sakit, kita boleh tengok. Jangan cerita lah dengan tuan rumah. Ini dah tahu sikit, datang pagi ni, tengah hari ziarah kawan sakit di hospital, tengok. Aku tengok, ni tanda tak lama ni. Pagi tadi Ustaz tu cerita dah lagu ni. Jangan tuan-tuan. Simpan dalam ni sudah. Jangan cerita pada keluarga dia, jangan cerita pada dia. Takut tuan-tuan. Tiba-tiba tak mati pula. Bergaduh tuan-tuan. Jadi, itu salah satu tanda. Dan bagi orang sakit ataupun orang sihat, kebiasaannya orang sakit. Bagi orang yang badan dia sakit ataupun terbaring di atas katil ataupun sakit dalam 2-3 tahun, tiba-tiba dia berselera untuk makan. Kalau satu hari orang sakit berselera untuk makan, biasanya itu juga tanda kematian. Tiba-tiba sangat berselera untuk makan. Tak
Tak kira lah makan apa pun tuan-tuan. Ya, tak kira lah makan apa pun tuan-tuan dan puan. Biasanya dia akan berselera untuk makan. Pernah satu ketika saya hadap orang yang sakit ni tuan-tuan dan puan. Orang tak jauh dari golongan keluarga kita sendirilah, golongan keluarga saya sendiri. Bila kita tengok dia sakit dah 2 tahun, kita balik kampung waktu tu, saya tanya dia, mak, dia kata dah lama tak makan, makan pun satu sudu. Sebab orang sakit ni nak makan tak lalu dah tuan-tuan, tak lalu nak makan. Lepas tu bila saya balik, saya pun bersembang dengan dia, saya agak rapat juga dia, satu sekolah dengan dia pun. Dan masak dulu, kita belajar pondok, masak pun sekali tuan-tuan. Saya pun balik tanya dia nak makan tak, kalau nak makan saya masak. Bila dengar saya nak masak, dia kata nak lah, nak makan. Dia pun makan. Dan makan ni tuan-tuan puan, saya tengok pelik. Mak dia tengok pun pelik. Sebab apa? Sebab makan dia sangat berselera. Biasanya mak dia suap pun 3 sudu dia tolak dah, tak mau dah. Tapi hari tu dia makan 1 mangkuk, habis tuan-tuan. Minta tambah lagi. Ada tambah dah. Tak ada dah, nanti petang kita masak lagi. Dia minta tambah lagi. Bila saya tengok renung wajah dia, saya tengok keadaan tubuh badan dia, saya pun nak balik Kuala Lumpur semula. Waktu tu saya duduk Kuala Lumpur tuan-tuan. Saya pun cerita dengan mak, bagi tahu kat mak, insya-Allah minggu depan saya balik lagi mak. Orang tua tuan-tuan. Saya duduk di Perak, tuan-tuan. Asal Perak. Jadi bila balik kampung tu, bila mak cakap tak payahlah balik. Setiap minggu nak balik nanti duit minyak lagi, duit tol lagi, masa lagi. Tak payahlah, dia kata bazir. Cuma saya kata tak apa mak, insya-Allah minggu depan saya balik lagi lah tengok ziarah. Saya kata begitulah. Waktu tu saya balik ke Kuala Lumpur semula hari Ahad lah. Hari Ahad malam. Dan Ahad seminggu selepas subuh mak saya telefon. Dia tahu baliklah, kalau nak balik. Sepupu dah meninggal dia. Saya pun balik. Orang pertama saya jumpa ialah mak saya. Saya pun bisik dengan mak saya, betul tak saya kena balik seminggu lagi. Baru mak saya perasan, rupa-rupanya saya dah nampak tanda kematian. Walaupun kita dah nampak, takkanlah kita nak cerita dengan keluarga dia. Enggak. Saya tengok tanda kematian ni dah ada dah pada abang ni. Ni seminggu meninggal ni. Takkan nak cerita lagu tu. Takkan nak cerita macam tu. Tak sampai hati tu kan. Kita diam je lah. Kita diam je lah. Jadi kita bercerita, balik pun bercerita. Patutlah mak dia baru faham. Rupanya dah ada tanda kematian. Maknanya orang sakit ni tiba-tiba berselera untuk makan. Begitu juga bagi orang yang sihat. Kalau orang yang sihat tiba-tiba dia sangat berselera makan, duduk di kedai. Contoh, saya ambil contoh balik pada kuliah pagi ni. Singgah tu kena roti canai. Pagi ni pula seleranya lebih. Ni orang sihat ni. Seleranya lebih. Roti canai 2 keping banjir. Dia nak banjir. Musim panas ni nak kuah lebih. Dia makan. Duduk ni tuan-tuan. Dia makan kawan sebelah lalu pun dia tak nampak. Itu juga tanda kematian. Faham tak di sini? Kita makan tak toleh orang dah. Berselera sangat makan orang hidup ni. Kawan lalu pun tak panggil dah. Jadi kalau kawan-kawan lepas ni, kalau kita lalu tengok orang kita makan, tak ajak kita makan tu, cakap ni tanda kematian, dia tak ajak orang makan. Kalau orang sihat lah. Tapi kalau orang sakit tak boleh cakap lah. Orang sihat, lepas ni boleh buat lah. Jangan buat sekarang, kejap-kejap lagi ya. Esok dah lupa-lupa sikit. Apa lagi tanda kematian yang lain? Saya rangkum yang 7 hadis, saya rangkum keseluruhan tuan-tuan puan. Dikatakan yang pertama kita boleh tengok tadi selera, boleh tengok di sini. Begitu juga dengan najis. Orang yang sakit ni najis dia dah warna lain. Sebab tu kalau saya pergi buat rawatan orang sakit ni, saya tanya, kadang-kadang tanya yang jaga, najis dia warna apa? Biasanya kita najis orang meninggal dunia ni, nak meninggal dunia ni, dia berubah warna, kembali kepada asal kejadian kita waktu kita melahirkan anak. Bukan orang lelaki lah, perempuan. Kita dapat anak lah. Anak tu lahir saja ke dunia, najis dia warna apa? Najis baby. Najis bayi yang baru lahir. Haji lupa dah kot ni tau. Kena kahwin lagi, Haji dapat anak lagi. Rumah datang begini. Biasanya warna hijau kehitaman. Nah, hijau kehitaman. Najis bayi yang baru lahir keluar daripada perut. Tiba-tiba kadang-kadang tak sempat nak tengok. Bayi ni tadi dah buang najis dalam perut. Kadang-kadang tu dah terberak awal dah. Tapi kalau dia lahir, dia buang air,
najis dia warna hijau kehitaman. Begitu juga dengan orang hampir meninggal dunia, najis dia warna hijau kehitaman. Kalau kita ada buang air, jenguk-jenguk lah sekali-sekala jenguk lah, tengok keling-keling jeling sikit, kuning lagi, okey lah tu. Tapi nampak warna lain macam tu, tenung lama sikit, ini warna kematian ni. Contoh tuan-tuan, contoh. Seterusnya apa lagi yang dikatakan tanda kematian? Boleh tengok yang paling mudah, telinga tuan-tuan. Telinga kita ni main peranan juga. Nampak jatuh tuan-tuan. Jatuh ni pula kalau kita tarik ke depan ni. Kalau orang utara panggil, ada orang Kedah, orang Pulau Utara tak kat sini? Ada. Kalau orang utara panggil apa ni? Tarik ke depan begini, lembat. Dia panggil apa? Gelebeh tu jatuh dah. Menggelebeh tu dah jatuh. Ni kalau kita tarik ke depan, orang utara panggil apa? Kalau dia panggil apa? Bidah. Orang utara panggil bidah. Tarik ke depan, bidah semula ke belakang tu okey lagi dah. Okey lagi. Tarik lagi boleh tengok lah. Boleh tengok bidah lagi tu. Orang utara panggil bidah. Orang Kelantan panggil apa? Orang Kelantan panggil apa? Jetak. Orang jantan Kelantan, jati Kelantan tu. Jati Kelantan. Orang Kelantan royak tarik ke depan, jetak semula ke belakang. Dia kata jetak semula ke belakang, tarik telinga ni. Begitu juga kalau orang Kuala Lumpur panggil apa ni? Tarik ke depan, melantun semula ke belakang. Melantun, dia lembut sedikit lah Kuala Lumpur ni. Begitu juga ada satu lagi penyakit tapi bahasa yang berlainan. Apa itu penyakit tu? Orang Kuala Lumpur panggil asma. Asma. Orang utara panggil apa? Orang utara sejati dia tahu panggil apa. Orang utara panggil penat. Orang utara kata asma itu penat. Orang utara kata. Orang Kelantan panggil apa? Lelah. Orang Kelantan panggil lelah. Betul lah tu, Kelantan asli dia tu. Kadang ada Kelantan dah lupa wudu. Kelantan Cilok, dia kata apa tu? Dia kata asma. Dia kata asma juga. Asma tu bahasa Kuala Lumpur. Kalau bahasa Kelantan biasa disebut lelah, tuan-tuan. Lelah. Kalau orang Johor kata apa? Orang Johor kata semput. Benda sama ni. Asma, penat, lelah, semput. Sabah kata apa? Ada orang Sabah tak kat sini? Orang Sabah kata ampus. Hampir-hampir nak mampus. Betul tuan-tuan? Cuba tanya orang Sabah lah. Tanya orang Sabah macam mana. Tarik, kalau kita tengok tuan-tuan orang yang kena asma ni, dia tarik apa? Ke dalam dah. Bunyi dalam tuan-tuan. Saya sekolah asrama. Sekolah duduk asrama, sekolah pondok tuan-tuan. Jumpa pelbagai jenis orang seluruh Malaysia. Dan juga pelbagai jenis penyakit daripada zaman sekolah saya dah jumpa dah. Saya masih ingat lagi sewaktu di sekolah, kalau kawan saya seorang dua ni kalau terkena asma. Kalau kena asma ni 2-3 pagi dia berlari ke tingkap. Duduk di tingkap, dia buka tingkap. Yuk. Ayo pasal apa lagi kat tingkap ni? Ambil nyawa dia kata. Ambil nyawa cari udara. Dalam dom ni kan udara banyak dah. Tak cukup dia kata, kena buka. Kena buka pintu, kena buka tingkap. Nampak langit baru nampak nyawa dia. Nampak langit baru nampak udara. Rupa-rupanya begitu tuan-tuan. Begitu juga kadang-kadang orang yang ada sakit jantung. Orang yang ada sakit jantung dia ada tambah satu penyakit lagi. Dia tak boleh bilik terkunci, dia akan rasa lemah. Dia tak boleh bilik itu tak ada tak nampak ruang udara. Tak boleh tuan-tuan. Orang sakit jantung. Saya jumpa ramai tuan-tuan. Mula saya ingat kes tu seorang tua je. Rupa bila tanya dia ada masalah sakit jantung, kalau cakap saya ada sakit jantung, saya terus tanya, boleh duduk dalam bilik gelap? Bukan bilik gelap lah, bilik yang kedap udara. Dia kata tak boleh. Tak boleh, rasa putus nyawa. Tak nampak langit pun sama juga. Itu kalau duduk di hotel, cari yang ada bilik. Tak ada cari yang ada tingkap. Tak ada tingkap, tak boleh duduk dalam bilik itu. Begitu juga kalau kunci. Nampak orang kunci mangga tu, kunci dia lemah. Walaupun kunci itu kunci rumah tuan-tuan, dia lemah. Tak boleh.
keadaan orang yang sakit jantung. Salah satu tanda dia cepat panik, tuan-tuan. Orang sakit jantung dia cepat panik. Okey. Seterusnya apa lagi tanda kematian yang lain yang boleh kita tengok, yang boleh kita pegang, yang boleh kita sentuh? Yang dikatakan hidung ni jatuh. Paling mudah Allah beri keistimewaan kepada kita. Biasanya dah hampir sangat sehari atau 2 hari atau tak sampai 24 jam ni, hidung dia nampak jatuh. Jatuh tu bukan jatuh ke bawah. Dia nampak lembek hidung ni. Nampak dikatakan hidung ni, hidung kita akan pucat, lesu, tidak bermayung. Kalau ada hidung yang begitu, hampir sangat dah kematian. Dan begitu juga dikatakan ada gerakan di tengah, di antara kening ni, bergerak-gerak dalam masa 3 hari. Bergerak-gerak ni, kening ni. Itu juga tak lama, tuan-tuan. Begitu juga dikatakan kalau kita tidur, tuan-tuan dan puan, orang yang kurus kalau tidur atau baring, kita tak boleh nak seluk tangan ke bawah bahagian pinggang. Nak seluk tak boleh. Kalau macam saya lagi lah, ni cerita orang kurus. Orang kurus kalau hampir meninggal dunia, nak seluk memang tak boleh. Sebab biasanya orang yang sihat bila tidur ni, tangan dia boleh seluk lagi. Tulang kita tu begitu lagi, masih ada lengkungan. Tapi bagi orang hampir meninggal dunia, dia flat, dia rata, tuan-tuan. Belakang ni paling rata, paling mudah. Kemudian seterusnya renggang anggota badan dia. Sendi-sendi dia mula renggang. Macam mana nak tahu? Kalau ambil tangan kita ni, di sendi sini terutama ni, kita boleh tekan. Rasa ada celah-celah tulang tu, tuan-tuan. Boleh rasa celah-celah tulang tu tadi. Begitu juga tanda yang lain. Bukan tangan saja, tuan-tuan. Seluruh sendi. Mata juga dah mula kabur. Mula kabur ni lagu mana? Mula kabur ni dah mula tak kenal sahabat. Mula tak kenal orang terdekat. Suara dencang, tapi mata dia dah tak nampak. Melainkan kalau dia buta daripada kecil lah. Kalau buta tak kira. Kalau buta tu tidak dikira. Tetapi dia sihat, mata boleh nampak elok, tapi tiba-tiba hari tu dia kata dia tak nampak, dia cam suara sahaja. Itu juga tanda kematian. Begitu juga kalau kita datang dia, kita cek kawan kita, pegang bahagian kaki yang sejuk je kaki, itu juga tanda kematian. Ada orang cakap, oh tu pegang dah kaki tu macam mana Haji? Sejuk ke panas Haji? Sejuk tu aircon lah. Sejuk bagi kita duduk aircon. Ada pernah satu ketika, tuan-tuan, bila saya cakap kaki sejuk, bila cerita pak kaki sejuk ni, tuan-tuan, dia pun pegang. Anak seorang anak muda, tuan-tuan, budak muda. Dia pegang kaki dia, dia kata, Ustaz, kaki saya panas lagi. Kita waktu tu ceramah maghrib, tuan-tuan, kuliah maghrib. Saya kata kalau panas lepas isyak. Saya kata kalau dia kata kaki dia panas lagi. Saya kata kalau panas lepas isyak mati. Dia pun dah Ustaz, tak panas sangat. Suam-suam, dia kata. Tak panas, tak sejuk sangat. Lepas maghrib mati. Dia pun diam. Maknanya tanda kematian ni biasanya kalau kaki kita ni dah mula sejuk. Kaki kita dah mula sejuk. Bukan sejuk dalam aircon lah. Duduk rumah berkipas, makna sejuk pun kalau aircon tu tak kuat, sejuk kaki itu sendiri. Boleh rasa tu kan? Dan juga tanda di kaki ni juga dikatakan tapak kakinya lurus. Dikatakan tapak kakinya lurus. Haji, try tunjuk kaki Haji, kita cek terus begini tengok. Tak apa, tak ada masalah, kita nak cek sikit, nak belajar ilmu. Okey, terima kasih. Bang, try lah Haji. Try Haji, try tunjuk lah. Tengok. Alhamdulillah. Ji, try tunjuk sikit Ji. Alhamdulillah. Ji, try tunjuk Ji, tengok. Ni saya depan-depan rapat dengan saya. Nyesal pagi ni duduk rapat-rapat kena saja. Biasa dikatakan tapak kakinya lurus, tapi alhamdulillah sahabat-sahabat kita yang tunjuk kaki gagak rasa lagi tu. Ji, isteri berapa Ji? Satu. Adik tak pagi ni? Akan datang kan? Kita punya tukang mandi kita akan datang. Akan datang. Allah Allah lah. Orang rumah hadir tak tadi ni? Ada orang rumah lagi? Tak ada dah. Tak kat rumah lah. Kat rumah tak apa lah. Kalau kata duduk kat sini juga tak balik rumah lagi. Tak dapat nak makan nasi goreng kan macam lagi. Makan benda lain dah. Jadi dikatakan tapak kakinya lurus. Apa maksud tapak kakinya lurus ni, tuan-tuan? Kalau
orang yang biasa mandi jenazah haji, kalau haji tengok orang mandi jenazah haji, kaki dia pacak lagu ni ke duduk ni, contoh dia duduk lagu ni ke duduk lagu ni, duduk lagu ni tu kan. Ini saya ambil contoh tapak kaki lurus, maksud dia saya ambil contoh tangan saya ni, tapak tangan saya sebagai tapak kaki ni, tangan ni biasa duduk begini. Orang sihat dia berlunjuk kaki, dia baring duduk begini tuan-tuan. Tapi orang hampir mati dia duduk begini, dia jatuh, tapak kaki dia lurus, tengok dia paha straight, nampak ke depan, tengok depan dia straight, nampak ke paha terus ke depan. Itu adalah tanda kematian. Kalau dah mati itu biasa dia macam tu kaki, dia jarang nampak. Tak pernah jumpa je no? Berapa tahun dah urus jenazah je? Oh, tak pernah lagi. Siapa yang urus jenazah tadi? Tak kembali semula ke sini dah. Tak apa, ada persediaan, ada program lain di depan. Lurus di depan, duduk lagu ni, tak boleh angkat lagu ni dah. Kalau macam ni berapa hari ya? Macam ni biasa kita ambil tempoh lebih pada seminggu, tapi tak sampai seminggu biasanya. Tak sampai seminggu. Biasa kalau duduk lagu ni, pegang, sejuk kakinya, tak sampai seminggu tuan-tuan. Saya buat rawatan bangun ni tuan-tuan, di Gombak tuan-tuan. Ayah dia lagu tu lah. Ayah dia cakap, isteri dia telefon bagi tahu, Ustaz tengoklah suami saya ni semua tanda kematian Ustaz bagi tahu. Saya dah tengok dah. Tapi tak mati-mati dia tu. Tak mati-mati. Semua ada Ustaz. Saya tengok tangan dia, saya tengok hidung dia, kaki dia Ustaz. Semua dah saya dah tengok dah. Kebetulan saya buat program urusan jenazah waktu itu. Backup urusan jenazah. Anak dia hadir. Kemudian anak dia ni pula aplikasi terus. Sebabnya ayah dia sedang sakit. Ayah dia 2 tahun dah sakit tak berjalan. Saya kata sakit tak berjalan, dia pun cerita ke mak dia. Mak dia pun telefon. Ustaz, saya tengok suami saya ni, yang Ustaz cerita tu, anak saya sampai pada saya, semua dah ada Ustaz. Tangan dia, selera makan, dia punya ni, mungkin ada yang sangkut ke kuat. Itulah saya telefon Ustaz ni, dia kata. Sebab tanda kematian dah ada. Takut itulah dia kata. Dia pun panggil. Telefon saya pun hadir. Rumah dia 10 malam dah tuan. Hadir pukul 10 malam. Bila tengok kadang betul lah dia cakap. Semua dah ada. Kaki sejuk dah tuan. Cuma tak lepas. Bila mari bagian pinggang, bagian paha ni tadi, panas lagi. Kaki sejuk dah. Tapi dia kata tak lepas. Saya tengok semua dah ada. Tak apa buat, kita buat cara yang saya tahulah. Kita minta Allah permudahkan segala urusan. Tuan-tuan, kalau ada sahabat-sahabat kita yang kita tengok susah sangat nak lepas nyawa itu, bukan minta Allah matikan, minta Allah permudahkan segala urusannya. Yang pertama, cari orang yang mahir baca Al-Quran. Maksudnya dari segi hukum tajwid, mahirlah, lancarlah bacaan Qurannya, jangan lancar saja. Saya pernah tengok orang baca Quran ni laju tuan-tuan. Tapi hukum tajwid dia, wallahualam bisawab, panjang pendek dia tak ada, dengung semua tak ada lah, langgar semacam laju. Dia boleh baca 1 juzuk tuan-tuan, hanya berapa minit saja 1 juzuk. Tengok bila kita dengar balik amati betul-betul, memang dah tak bunyi macam baca Al-Quran dah. Sebab tajwid tak ada, dengung tak ada, panjang pendek pun tak ada, langgar semacam, bukan baca Al-Quran. Jadi yang saya maksudkan tadi, carilah yang mahir baca Quran. Kalau di masjid ni, imam, bilal, atau puasa, yang mahir lah, yang mahir baca, ataupun kita sendiri mahir, bacakan surah Yasin. Habis surah Yasin, sambung surah Ar-Ra'. Alif, Lam, Ra, Ain, dan Ar-Ra'. Sambung surah Ar-Ra'. Minta Allah permudahkan segala urusan. InsyaAllah Allah tolong. Kalau ada sahabat kita yang susah nak meninggal dunia, kesian kat dia, minta Allah permudahkan urusan. Jadi yang saya rawat malam tu tuan, pukul 11 pagi esok dia telefon, Ustaz, terima kasih ayah saya meninggal. Kita permudahkan urusan dia. Kadang-kadang orang nak mati ni, yang mengamalkan, ada yang kata kita Islam siapa ni, dia tak nampak jalan nak keluar. Dia tak nampak jalan dia. Roh dia tak tahu nak keluar ke mana, tersekat tuan-tuan. Tersekat. Kita bukakan, kita tunjukkan jalan dia supaya mudah. Untuk Allah permudahkan urusan. Itu yang berlaku. Dan banyak pesakit saya buat, itulah yang berlaku. Ada seorang sahabat saya, ayah dia sakit tenat. Dia telefon, saya duduk di Johor, dia duduk di Perak tuan-tuan. Dia telefon saya pukul 11 malam, pukul 9 malam.
nazak, tengok nazak 2-3 hari dah ni. Dan 2-3 hari dah ya pun nazak aku nak buat macam mana? Saya cakap, saya tahu dia pandai baca Quran. Dia qari pun tuan-tuan. Dia qari wakil daerah, wakil sekolah, wakil daerah. Antara sekolah lah tuan-tuan, wakil daerah. Dia qari. Saya cakap, aku rasa mahir baca Quran. Baca surah Yasin, habis Yasin surah Al-Quran. Sambung terus, jangan berhenti. Maksudnya berhenti, ambil nafas aja kan tak ada nafas langsung. Dengan dia pula meninggal nanti. Maksudnya berhenti sekejap, sambung terus dalam surah Al-Quran. Okeylah, kejap lagi aku buat. Pukul 11 malam, dia tanya tu pukul 9 malam tuan-tuan. Pukul 11 malam dia telefon balik. Lufi, terima kasih. Ayah aku tak ada. Lepas. Alhamdulillah, kata Allah mudahkan urusan. Itu kaedah dia tuan-tuan buat. Kadang-kadang ada kaedah-kaedah tertentu yang kita boleh amalkan. Kaedah-kaedah yang kita zikir-zikir yang kita boleh amalkan untuk kita mudah untuk meninggal dunia. Nah, biasanya kita baca Allahumma salamatan fid din wa ala jasad wa ziyadatan fil ilmi barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu antara zikir-zikir. Doa itu sendiri yang kita minta Allah memudahkan kematianku. Minta Allah mudahkan. Jangan minta Allah susahkan. Kesian orang-orang, anak-anak kita, kesian waris-waris kita. Kadang-kadang kesian sebab dia jaga. Bila dia jaga, mula-mula dia dapat pahala. Tapi bila dah lama, akhirnya dia dapat dosa. Itu yang kita takut. Sebab apa? Sebab bila dia dah bermula, seronok sangat. Cukup 2 minggu dia saya kata. 2 minggu lah. Mula dia rungut apa lemah ni. Berak merata. Tak bagi nak tahu, tak erti nak bagi tahu. Bagi tahu lah nak berak apa semua. Bagi tahu lah nak buang, nak kencing. Habis bersepah rumah ni, kampek ni baru beli ni, dia tahu. Baru seminggu beli mak kencing kata ni. Ini yang berlaku. Dan saya dah jumpa tuan-tuan orang yang begini. Saya dah jumpa dah tuan-tuan orang yang begini. Jadi daripada anak ni waris ni melakukan dosa, minta kita sendiri minta permudahkan nyawaku ya Allah. Kalau nak permudahkan kematianku ya Allah. Kalau mati itu janganlah bagi sakit lama-lama. Mati tu kan, mati tu kan. Jangan sakit lama-lama. Minta Allah permudahkan segala urusan. Tetapi kalau kata minta terus, ya Allah aku nak matilah ni, pergi jantung, itu salah. Itu tak boleh. Gantung diri, bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam, tuan-tuan dan puan. Jadi minta Allah permudahkan segala urusan. Dan bila berlaku saja kematian, buatlah beberapa perkara. Nanti ingat saya sampai pukul berapa ni? 7.30 boleh? 7.30 kan sampai pukul 8? Boleh tak? Ikut hati saya tak boleh nak berhenti. Sebab kadang-kadang bila dah jumpa landasan, nak landing dah. Tapi bila nak landing, tayar tak keluar tuan-tuan. Tayar tak boleh nak keluar, naik balik. Kalau saya, insyaAllah lah kita berhenti dekat ni. Kalau dah sampai boleh landing tadi, kita landing lah. Kita landing terus. Cuma cuaca tidak berangin dia, okey lah. Kalau cuaca berangin tu, susah sikit nak landing dia. Okey, jadi bila berlaku sahaja kematian ni tuan-tuan, buat beberapa perkara. Kita sebagai waris, buat laksanakan beberapa perkara. Yang pertama, sahkan dulu kematian dia. Dah betul-betul mati ataupun tidak orang ni. Sebab takut kes tengah-tengah mandi mayat bangun balik. Berlaku tuan-tuan, tengah mandi mayat bangun, rupanya pingsan. Pingsan macam orang mati tuan-tuan. Itu juga kes kadang-kadang berlaku. Mak saya Ustaz dah tengah mandi bangun balik, dia dalam keadaan sakit, mati. Mati lah, orang kata mati betul lah. Cek perubatan jantung, orang kata mati dah. Lepas tu tengah mandi kena air, kena air ni sejuk tuan-tuan. Bangun balik mayat ni tadi. Berlaku tuan-tuan. Kalau bukan jenazah tak standby, cabut. Okey, apa yang perlu kita buat? Pertama, sahkan kematian dulu. Sahkan kematian dia dulu. Kalau kita tahu, kita boleh cek beberapa perkara. Antaranya tengok bahagian mata. Ambil lampu suluh, buka mata dia suluh. Tengok mainkan sikit lampu suluh tu begini. Mata hitam dia ikut tak? Orang sakit yang belum mati, bila tengok cahaya dia akan ikut mata dia. Kalau sana sinilah, dia akan ikut pergerakan cahaya tersebut. Bagi orang mati, duduk lagu tu keras. Dan pupil mata hitam dia tu, mata hitam dia akan sedikit membesar. Dan tak ada sinar lagi. Dah tak nampak silau, dia tak ada. Dah tak bersinar. Bila selak mata, sebab tu kadang-kadang bila orang sakit, mata ni main sangat penting. Peranan mata ni sangat penting. Orang sakit, jumpa doktor, doktor buka mata sulu.
Sakit itu sendiri boleh dikesan melalui mata. Itu bagi yang pakar lah. Kita tak tahu, doktor tahulah kenapa suluh matanya. Rupanya mata main peranan penting. Dia dah tengok dah mata ni ada sakit ni, ada sakit ni. Seterusnya tengok nadi dia, pegang bagian nadi dalam masa 10 saat. Berdenyut tak? 10 saat rasa tak berapa ni. Tambah jam sikit, 20 saat. Rasa macam tak yakin lagi, letak seminit terus. Peganglah bagian nadi. Kalau tak ada bagian ni, tengok bagian bawah sini. Letak jari kita dah ambil 2 jari, letak orang tekan. Biasa dia akan denyut kalau masih ada nadi. Maknanya kalau nadi dah tak bergerak, cek tekanan jantung, letak tangan, tekan bahagian dada dia. Berdenyut tak? Kalau berdenyut, hidup lagi. Kalau tak berdenyut, cek yang lain pula. Tekanan darah kita tak susah nak cek lah. Boleh tengok yang lain, letak tangan di depan ni. Kadang-kadang dia masih bernafas. Kalau nafas tu, tangan kita akan rasa panas. Tangan kita rasa panas, jari dia letak di bawah hidung ni, jari kita akan rasa panas. Tapi kalau letak dah sejuk dah, biasa matilah. Begitu juga perubahan kulit. Kulit ni dah nampak pusam, dah nampak pucat. Bagi orang mati, itu kita nampaklah mudah. Sebab kadang-kadang tu dia pingsan. Jangan terus kata mati. Kalau kita tak tahu, panggillah pakar perubatan. Pakar perubatan panggil ambulan. Biasanya dia akan hantar seorang pegawai perubatan datang cek. Kata okey, meninggal dah. Buatlah pengurusan yang lain. Cumanya yang saya nak cerita di sini, saya nak kongsi di sini ialah peranan kita. Bukan peranan tukang mandi. Memang orang yang paling terbaik afdal mandikan jenazah ialah ahli keluarga dia sendiri, waris dia sendiri. Kalau matinya seorang isteri, paling layak adalah suami dia mandikan. Kalau matinya seorang suami, yang paling layak isteri dia mandikan, dibantu oleh anak-anak. Ini yang terbaik yang diajar dalam Islam, yang paling afdalnya. Cuma kita zaman sekarang ni mungkin kita tak mahir dan kurang kekuatan, takut sedikit nak buat. Lepas ni mudah-mudahan saya harap ada kematian, bantu tukang mandi. Yang tukang mandi pun kalau ada orang nak bantu, bagilah. Janganlah masuk ramai-ramai 10-20 orang. Hari ni orang lain tolong, esok orang lain tolong. Tukang mandi ketua ni kena ada yang mahir, kena ada. Tunjuk kaedah dia lagu mana nak buat, macam mana, step by step, satu persatu. Sebab mandi jenazah ni sebenarnya tak susah, sangat senang. Saya ingat lagi orang tanya Ustaz. Ustaz, saya dipahamkan, dia kata, dia telefon. Ustaz, saya dipahamkan jenazah yang mati lemas dalam air, jumpa dalam air, tidak perlu dimandikan lagi. Cukup sekadar dicelup dalam air, angkat sahaja. Betulkah Ustaz? Dia tanya. Betul tak begitu? Pendapat tuan-tuan dan puan lagu mana? Jenazah dah rendam air dah sehari. Hilang pagi, jatuh pagi dalam air, kawan dia sedar jatuh, petang kan dia jumpa tersangkut di tempat perangkap sampah. Orang dia kata tak perlu dimandikan lagi, hanya celup, terus angkat, buat macam basuh ikan, tuan-tuan. Ikan tu dalam air dah, orang naik ke darat, kita basuh lagi dengan air. Begitulah, biasa kita basuh, kita akan basuh dengan bersih. Begitu juga dengan jenazah. Janganlah nampak macam kita terlampau mudah sangat, celup kita angkat, jangan. Jadi buat urusan jenazah yang betul. Mandikan semula lah. Maksudnya itu kena mandi semula, tidak sekadar mandi dalam air itu sahaja. Tapi kalau berhadas besar, sungguh tuan-tuan, berhadas besar kalau mandi sungai paling mudah mandi hadas besar. Ambil wudu, selam, niat hadas besar sahaja, mandi hadas besar kerana Allah Taala belum celup dalam air. Sementara nak naik tu kita dah bersih, cuci dalam air, naik bersih dah sampai seluruh air pada anggota badan dah. Boleh tuan-tuan dan puan. Tapi kalau jenazah tu tidak begitulah tuan-tuan dan puan, tidak begitu. Okey. Tengok peranan kita. Bila di awal kematian ni tadi, dah sahkan kematian, dah betul-betul meninggal dah, laksanakan beberapa perkara. Yang pertama sekali, tanggalkan seluruh pakaian dia. Tanggalkan seluruh pakaian jenazah ni tadi. Dan waktu tanggal tadi, jangan tanggal depan orang ramai, tanggal dalam bilik. Depan anak cucu pun jangan kalau boleh. Kalau boleh, kalau isteri ni ada, isteri lah, bantu oleh anak-anak dia. Kalau lelaki, anak lelaki lah. Kalau perempuan, yang meninggalnya mak, mana suami dengan anak-anak perempuan lah yang tolong tanggalkan pakaiannya, salin pakaian, letak tempat tinggi sedikit daripada lantai. Ada orang tanya, Ustaz, tinggi itu lagu mana? Saya cakap, tinggi itu jangan macam katil double decker, letak tingkat atas. Letak tempat tinggi ni terpulang letak atas katil bujang ke, king ke, queen ke,
ataupun double decker. Kalau double decker tuan-tuan, buka lah. Jangan letak tingkat atas. Gayat mayat tu. Tuan-tuan, kalau kita anak pun kadang-kadang gayat, atau lagi mayat, gayat nak buka atas tu. Double decker ambil yang bawah. Keluarkan yang bahagian atas dia, simpan. Letak bahagian bawah. Begitu juga bila letak tempat tinggi, kita istinjakkan dia. Kalau ada najis-najis, buang. Tukar pakaian tadi sambil buang najis lah tuan-tuan. Buang najis sekali. Kemudian dah bersih, kawasan-kawasan itu kena bersih. Kemudian disunatkan senamkan sendi tuan-tuan. Dalam Imam Nawawi kata, dalam Bahrul Mazi, Imam Nawawi kata kaedah dia, letakkan sedikit minyak. Letak sedikit minyak di anggota sendi-sendi badan dan disenamkan sedikit. Ambillah apa-apa minyak, senamkan sikit supaya jenazah tadi lambat mengeras. Jenazah akan cepat mengeras. Kalau kita letak minyak sendi ni tadi, mudah untuk kita kiamkan dia, untuk kita laksanakan urusan jenazah tu tadi lebih mudah tuan-tuan. Seterusnya, apa lagi perlu kita buat? Orang tua-tua kata rapatkan mata. Begitu juga peraturan ni, biasa kita kena rapatkan mata. Bacalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tutup mata. Tapi kadang-kadang berlaku bila kita tutup, dia buka lagi luas. Tutup kali kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tutup. Ustaz, kali kedua lagi luas terjegilkan saya Ustaz. Kita guna kaedah petua orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu letak pemberat atas mata. Agak-agak dia letak apa? Orang tua-tua dulu letak apa agak-agak? Biasanya dia letak duit shilling. Duit shilling biasanya dia letakkan, rapatkan kelopak mata, letak atas mata, kelopak mata tersebut. Boleh tuan-tuan, letak duit shilling pemberat. Tapi kita sebagai waris kena alihkan duit shilling ni sebelum jiran tetangga sampai. Sebab apa? Biasanya kalau kita ziarah orang meninggal dunia, kita bahagian mana kita selalu pergi tengok? Bahagian muka biasa tidak? Bahagian muka kita biasa tengok. Sebab itulah waris tadi kena alih duit shilling tadi, takut jiran terkejut, buka-buka. Alamak, mata duitan katanya. Masalah pula. Alihkan shilling tadi sebelum jiran tetangga sampai. Begitu juga dengan mulut, ikat sedikit dengan kain supaya haiwan tidak masuk dalam mulut. Supaya bila meninggal tuan-tuan, kita akan mengeluarkan cecair daripada dalam mulut. Tubuh badan kita mengeluarkan cecair melalui rongga terbuka, terutamanya mulut. Dan mulut ni tadi bila keluar cecair tuan-tuan, bau dia sangat tidak menyenangkan, tetapi sangat menarik minat lalat dan langau. Sebab itulah kata jangan tinggal jenazah. Orang tua kata jangan tinggal jenazah. Bukan sebab apa tuan-tuan? Nak jaga kesucian itu sendiri. Kadang-kadang hinggap je langau, hinggap lalat, dalam masa 1 minit saja dia boleh bertelur. Dia bertelur dulu. Dan dalam masa 1 minit saja, berjam saja dia boleh bertukar menjadi ulat. Kadang-kadang kita ni tak perasan. Tertinggal jenazah sekejap 5-6 minit, rupa-rupanya lalat. Bila kita datang tengok lalat keluar pada mulut. Perhatikan elok-elok mulut dia. Kalau terbuka sikit. Kadang-kadang ada telur lalat. Bila telur lalat dia akan berubah menjadi ulat. Bila ulat ni tuan-tuan, ulat keluar daripada mulut orang mati. Datang jiran tengok-tengok, ada ulat di mulut dia. Agak-agak dia fikir positif ke fikir negatif tuan-tuan? Agak-agak lah. Biasa kita akan fikir benda yang negatif terus. Ini waktu hidup isi makan hantar anak yatim ni, berbuih mulut tu ulat tu. Sedangkan dia seorang imam. Sedangkan dia seorang ahli jemaah masjid. Orang yang beramal ibadah, tetapi kerana keluarga dia sedikit terlalai, terlepas pandang, mulutnya mengeluarkan ulat. Benda ni diceritakan 7 keturunan pun tak habis. Benda buruk ni sekejap, cerita 7 keturunan pun tak habis benda ni. Cerita mulut imam tu bulat, itu orang imam tu meninggal, nama je imam masjid tapi mulut pun bulat. Itu mulut mandis lah tu. Banyak cakap sangat. Itulah Allah bagi balasan tengok. Padahal tersalah je. Sebab tu jaga elok-elok bahagian mulut ni. Dia akan keluar bau. Lap. Kita duduk tepi dia kena lap. Tidak selap kalau orang mulut tak rapat. Sebab tu dah dikatakan kena rapatkan mulut dia. Ikat dia. Letak di bawah. Simpul di mana tuan-tuan? Simpul di bawah ke simpul di atas? Biasanya simpul di atas. Kenapa orang tua-tua dulu simpul di atas? Kenapa tak simpul ke bawah? Boleh dia pun simpul ke bawah. Kenapa?
Sebab nak bezakan orang hidup dengan orang mati. Kenapa saya kata begitu? Orang hidup, nenek-nenek kita dulu, kalau pakai tudung, ikat ni kat mana? Ikatnya di bawah. Mana ada pakai kerosang-kerosang? Tak ada, dia ambil dia tudung, terus dia ikat kat bawah. Dia nak beza orang hidup dengan orang mati lah tu. Makna dia kalau orang mati, kalau ikatnya di bawah, orang hidup tu, mayat hidup. Tapi sekarang dah ada dah fashion, ikat tudung, simpul di atas, pakai simpul di atas. Pernah tengok tuan-tuan dan puan di pasar raya, saya tengok, alamak, pocong. Sebiji dah tuan-tuan, macam pocong. Mayat hidup tuan-tuan. Dia tersalah ikat gambarnya, tersalah ikat. Fashion lah tuan-tuan. Bila terlalu ikut fashion, tengok rupa-rupanya dah dapat tengok tak cantik dah. Seterusnya bila dah rapatkan mulut, dah mata pun sudah, kiamkan tangan dia setakat yang termampu. Kiamkan setakat yang termampu sahaja. Tak perlulah kalau memang dia dah lama sakit, kadang-kadang dah telah anggota badan dia, tak boleh nak bengkok dah. Setakat yang termampu saja. Tapi biasanya kadang-kadang Allah tunjuk kebesaran dia tuan-tuan. Bila mati saja tuan, anggota badan dia jadi lembut. Tulang kaki dia begini tuan-tuan, bila meninggal dia boleh lurus begini. Allah beri kelebihan. Allah tunjuk kebesaran dia di dunia lagi, Allah dah tunjuk dah. Seterusnya bahagian perut. Bahagian perut ni letakkan pemberat. Orang tua-tua dulu letak apa atas perut? Gunting. Ada benda lain? Orang tua dulu letak apa ni? Gunting lah. Antara yang paling popular gunting. Gunting. Kalau dulu, okey gunting. Sebab gunting orang tua dulu buat daripada besi pure. Berat dia hampir 500 gram, setengah kilo berat dia, 300 gram. Kalau gunting sekarang dia agak-agak jalan tak tahu. Tak jalan tuan-tuan. Tak jalan. Punca letaknya gunting, letaknya pemberat di atas perut tu untuk apa? Punca asal dia. Makhluk lain. Makhluk yang tak. Makhluk yang tak nampak. Okey, satu. Ada lagi mazhab lain tak? Ada mazhab lain tak? Tak ada. Salah satu makhluk lain Haji kata. Sebenarnya tuan-tuan, untuk mengelakkan angin masuk perut. Tapi orang-orang zaman lah ni salah guna. Macam Haji cakap lah, orang zaman lah ni salah guna. Gunting tu tadi, dah betul-betul Ustaz kata dah gunting tu ringan. Sebab gunting lah dibuat daripada stainless steel. Pemegang dia dari plastik. Tak jalan letak atas perut. Dia letak kat mana? Dia letak bawah badan, hujung kepala. Bila tanya, bang, gunting kat hujung kepala buat apa? Takut jin Ustaz. Takut jin datang. Tuan-tuan dan puan dan hati Allah sekalian, jin tak takut dengan gunting, iblis tak takut dengan gunting, syaitan tak takut dengan gunting tuan-tuan. Diorang tak takut. Jadi fahaman kita kadang-kadang tu kita kena betul sikit lah, betul sikit. Zaman lah je, ini berlaku zaman lah. Kalau dulu mungkin lah. Cumanya tujuan asal letak atas perut ialah untuk mengelakkan angin masuk perut. Takut tukang mandi cabut lari. Ini pernah berlaku tuan-tuan dan puan, pernah berlaku. Pernah berlaku tuan-tuan. Saya banyak urus jenazah tuan-tuan. Bila kita urus jenazah, macam-macam keadaan yang kita jumpa tuan-tuan. Jadi jalan yang terbaik nak letak atas perut ni apa dia? Gunting Ustaz kata tak boleh ringan sangat. Bagi cadangan bagi dia. Nak letak apa agak-agak yang paling elok? Ustaz kain orang tahu Ustaz. Kain pun boleh juga, tapi kain yang lipat tebal lah. Kena pakai kain yang letak kain heram lah, tebal sikit yang berat. Kain lah, kain. Okey, kain. Lagi ada pendapat lain lagi? Ada tak pandangan-pandangan lain? Apa yang perlu kita letak? Apa lagi letak apa? Agak bagi tahu tak apa, salah pun tak apa. Nanti kita sembang lah, nanti kita perbetulkan. Apa agak yang boleh kita letak lagi? Ada orang cakap Ustaz letak Al-Quran lah. Al-Quran kurang sopan. Betul nak letak apa? Ustaz letak batu-bata buat rumah tu boleh tak? Berat sikit. Batu-bata buat rumah pun kurang sopan juga. Akhirnya kebanyakan sekarang orang letak buku teks anak-anak. Cuma buku teks tu kadang-kadang dibalut cantik-cantik, diletak di atas perut. Ada satu kaedah lagi untuk mengelakkan fitnah daripada orang. Jangan letak pemberat. Kita bengkungkan perut dia. Ambil kain pelekat,
ambil kain batik, lipat, letak di bahagian perut, selit bahagian belakang sini. Selit, bagi dia ketat sikit lah, selit belakang dia. Orang mati kan pinggang dia dah pelat. Kalau selit kain dia takkan tercampur, takkan longgar. Sebab tu dia kata bengkungkan bahagian perut dia untuk mengelak daripada kembung. Okey, bahagian kepingkan. Sebab apa tuan-tuan puan? Pernah satu ketika saya banyak juga urusan jenazah di hospital. Di hospital ni cuma saya bukan buat bisnes lah. Saya bukan buat perniagaan. Setengah-setengah orang ada perniagaan lah. Ada syarikat yang uruskan jenazah, package pengurusan jenazah, siap van. Yang dekat-dekat mungkin dalam 1,000-1,500. Yang jauh sikit ikut kilometer, van dia ikut per kilo. Sebab sekarang ni tuan-tuan puan, nak mati pun kena ada 1,000 lah. Nak mati kena ada 1,000. Kalau tak ada 1,000 tak boleh nak mati. Saya tak tahu di ICOM ni berapa kos pembelanjaan pengurusan jenazah. Hampir 1,000. Ada setengah-setengah tempat tuan-tuan di utara ada sampai 1,000 lebih. Tidak termasuk kenderaan tuan-tuan. Kenderaan sekadar ke masjid ke tanah kubur sajalah. Tapi yang lain-lain kadang-kadang nak mati. Dulu orang kata nak mati orang Cina dia payah. Sebab kena ada duit. Kena ada simpanan baru boleh mati. Rupanya orang Melayu sekarang pun dah kena begitu. Dah kena ada. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia punya keadaan tu sendiri tidak mengizinkan. Keadaan tu sendiri kena ada duit baru boleh mati tuan-tuan. Kurang-kurangnya 1,000 sekurang-kurangnya. Kecuali kalau kita daftar khairat kematian. Itulah gunanya badan khairat kematian. Kalau kita belum carum lagi, duduk kawasan mana-mana sekalipun, carumlah khairat kematian. Masjid ada kok khairat kematian? Ada masjid ni? Ke tak ada lagi khairat kematian? Dulu ada lah ni, tak ada. Dulu ada lah ni, tak apa nak ada. Tak ada orang mati kat sini. Orang tak mati. Orang tak mati kat sini. Alhamdulillah sihat belakang kat sini. Orang tak mati macam ni tuan-tuan. Bila ada pertubuhan khairat kematian ni sangat memudahkan. Saya ingat lagi bila nak letak urus jenazah, cerita-cerita dia bukan ahli khairat. Kadang-kadang orang yang jawatan kuasa khairat kematian ni pun kadang-kadang susah nak tolak ansur cakap. Macam mana kita nak uruskan sedangkan awak tak boleh nak bayar kepada kita. Tukang mandi kita bayar, dia kata kain kapan kita beli, papan kita beli. Macam mana saya nak bagi awak percuma? Jadi sebenarnya khairat kematian ni bayar sebulan kadang RM3 je, RM2 je sebulan, RM3 tapi boleh guna bukan setakat suami isteri, anak-anak, kadang menantu pun, mak mertua pun kadang-kadang di-cover dalam khairat kematian itu sendiri. Kalau berlaku kematian lebih mudah. Biasanya badan khairat dah sedia dah. Peralatan urus jenazah dia dah satu set. Daftar ahli ke percuma. Bayar dia apa? Bayar dia van sahaja. Dan kadang-kadang tu Allah bagi lagi imbuhan. Badan kebajikan ni bagi lagi imbuhannya. Bila meninggal boleh tuntut, boleh claim balik dapat RM1,000, dapat RM800. Itu kalau ada khairat kematian tu cubalah. Cuma sekarang ni banyak orang bila meninggal, biasalah kita di Kuala Lumpur ni, bahagian Selangor Kuala Lumpur ni ramai pendatang daripada luar. Biasa bila meninggal akan balik ke kampung, hantar kampung. Cuma lagi tuan-tuan puan, kalau ada kes yang begini nak hantar balik ke kampung tuan-tuan puan, biarlah jenazah tadi telah siap dimandikan, siap dikafankan, siap disembahyangkan. Sampai ke kampung dia nak buat apa terpulang, dia nak mandi semula ke, dia nak kafan semula ke, ikut suka dia lah. Janji kita di sini di perjalanan, di awal perjalanan, tolong mandikan dulu, tolong kafankan dulu. Saya yang ni saya banyak sangat pengalaman tuan-tuan puan. Bila hantar kendak, kalau tak duduk dalam bidang ni mungkin kata alah ustaz reka cerita lah, buku ni reka cerita lah, mana ada berlaku tuan-tuan. Bila saya duduk dalam bidang ni sendiri, duduk dalam bidang urusan jenazah, duduk dalam bidang perubatan, saya nampak apa-apa yang pelik ni terjadi depan mata tuan-tuan dan puan. Contoh yang boleh saya kongsi tu, pernah satu ketika seorang hamba Allah telefon nak guna kenderaan jenazah, nak hantar mak dia balik ke kampung. Mak dia meninggal, mak dia kebetulan datang daripada kampung, tak nak meninggal di kampung. Rupa-rupanya ajal dia habis, nyawa dia habis di Kuala Lumpur. Datang daripada kampung, baru sampai petang tadi, pukul 4 petang sebelum azan asar. Dia kata mak dia sampai azan maghrib, mak dia meninggal. Datang Kuala Lumpur, mak dia masih pakai pakaian asar tuan-tuan.
Kebetulan tuan-tuan anak dia pula pergi kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, dengan kawasan masyarakat di situ tak bercampur sangat. Akhirnya mak dia meninggal waktu maghrib. Dia sampai solat asar, azan asar dia sampai, azan maghrib mak dia meninggal. Panik, tak tahu nak buat apa-apa. Akhirnya duduk di rumah dulu, dia kata tak tahu nak buat apa. Nak jumpa imam segan sebab tak pernah hadir ke masjid, tak pernah hadir ke surau, dia kata. Segan malu. Dan akhirnya terpaksa juga dia kata tebalkan muka pergi jumpa imam. Habis kata itu pun selepas isyak, tunggu sembahyang isyak dulu. Jumpa imam, dia kata mak saya meninggal, nak buat macam mana, tak tahu apa-apa tuan-tuan. Mak dia meninggal. Imam pun telefon, kita pun dia kata nak pakai van nak uruskan di kampung. Dia dah telefon kampung dah, dia kata dah telefon ayah dia, cuma tak tahu nak uruskan ke siapa untuk dapatkan kenderaan, kena van surau tu telefon pihak masjid. Saya pergi ke kawan saya. Bila naik ke rumah dia tadi tuan-tuan, di rumah apartmen, kebetulan rumah apartmen dia duduk tingkat 5, tingkat atas sekali lah. Saya pun naik tengok mak dia masih dalam keadaan pakai baju kurung lagi tuan-tuan. Pakai baju kurung lagi. Kenapa tak tukar pakai mak? Tak tahu apa-apa tuan-tuan. Tak tahu, tak apalah. Dah mak macam ni, macam mana? Nak uruskan di sini macam mana? Tak, saya nak uruskan di kampung. Semua saya dah telefon ayah saya dah. Saya nak balik malam ni juga. Saya nak balik malam ni juga. Ustaz nak uruskan di kampung. Cakap boleh tak salah, tak apalah. Kita bawa lah. Cuma lagi ni mayat kotor saya bagi. Jenazah kotor. Istilah jenazah kotor yang kita gunakan pasal jenazah ni ialah apabila jenazah tu belum dimandikan, belum dikafankan, belum disembahyangkan lagi. Kita istilah sebagai jenazah kotor tuan-tuan. Jadi kita pun bawa. Tak boleh dah nak bawa musuh tuan-tuan. Kita dukung mak dia terus, peluk mak dia terus. Anak dia peluk dengan menantu dia semua, dan kita bantulah bawa turun daripada tingkat 5, bawa masuk dalam kenderaan. Tuan-tuan di atas highway okey lagi. Keluar daripada highway ikut jalan lama je tuan-tuan, meragam kan. Orang tak duduk dalam ni mungkin kita dengar macam mereka cerita. Saya tidak reka cerita. Ini betul-betul terjadi tuan-tuan. Contoh yang saya nak balik di Pantai Timur, belah Pahang. Daripada Selangor nak pergi ke Pahang. Saya tanya berapa jangka masa Ustaz. Kita paling-paling lewat bertolak pukul 11 malam tuan-tuan. Pukul 11 malam bertolak. Dia kata pukul 1 paling lewat, pukul 2 kata sebelum pukul 2 sampailah. Paling lewat pukul 2 dia kata kita sampai ke rumah saya. Okey lah. Akhirnya tuan-tuan, saya sampai rumah dia azan subuh. Macam-macam terjadilah dalam perjalanan, tak perlu saya cerita banyak. Dalam perjalanan tadi macam-macam berlaku tuan-tuan, sebab kita bawa jenazah kotor. Kalau ada lepas ni minta khidmat van jenazah, nak hantar Pantai Timur, nak hantar utara, nak hantar selatan, pastikan dah mandi, dah kafan, dah solat. Pastikan itu. Kita bawa jenazah bersih. Sebanyak pengalaman yang tu tuan-tuan. Jadi insya-Allah kita kongsi pengalaman tu lain kali lah kita lagi. Okey, kenapa kita bengkungkan nak mengelak tukang mandi cabut hari. Saya uruskan jenazah di hospital. Saya tak buat bisnes tuan-tuan. Kadang-kadang pihak hospital telefon, Ustaz tolong Ustaz, tak ada orang nak mandikan. Saya datang. Kadang-kadang di hospital ni pula tuan-tuan. Kalau siang hari ada tukang mandi, pukul 2-3 pagi kan dah tak ada dah tukang mandinya. Tidur pun tukang mandi dia yang buat bisnes pun nak tidur juga tuan. Tapi dia telefon, kita bantulah, kita tolong. Biasanya keluarga akan tanya, Ustaz berapa bayaran? Saya kata bayaran saya percuma, terpulang. Ikutlah, cuma yang saya minta sedikit bayaran ialah untuk set kain kafan saya. Set kain kafan saya ni lebih kurang anggaran lah, tak kurang daripada, tak lebih daripada 150 saya kata. Dalam 120 atau 30 begitulah. Dia kata, tak apa Ustaz, kita dah faham. Jadi set kain kafan ni kita beli ni tuan-tuan, kita ambil daripada orang yang pergi bayar balik daripada kita beli balik untuk persediaan kain kafan. Di rumah tu tidak ada lah kain kafan ni tuan-tuan. Jadi kena satu ketika tuan-tuan, saya uruskan jenazah. Biasa saya urus kawan yang biasa buat. Tiba-tiba hari tu kawan saya balik kampung, dan ada seorang lagi sahabat dia yang dah lama sangat nak tolong tapi tak ada pengalaman. Sangat nak tolong, teringin nak urus jenazah tapi tak ada pengalaman. Saya pun bawa dia. Waktu tu urus jenazah di hospital pukul 3 pagi, 2 lebih dan lebih kurang. Uruskan jenazah. Biasanya attendant dah tahu dah keluar kat siap mayat, tak kat luar semua dia dah tahu dah. Daripada dalam peti ais semua tu. Cuma lagi jenazah yang nak dihantar keluar negara biasanya letakkan formalin. Formalin ni ialah pengawet mayat kan, formalin nama dia. Jadi pengawet mayat ni kalau jenazah yang lokal, dia akan tanya pada waris dululah, letak ataupun tidak urusan jenazah ni nak uruskan terus atau macam mana. Kalau
sempat dia tak biasa tak letak lah. Tapi kalau jauh-jauh dia biasa dia akan letak juga untuk melambatkan proses perebutan jenazah itu sendiri. Jadi bila sampai di hospital, jenazah dah ada tempat untuk kita mandikan dalam atas troli lah. Situ bila masuknya saya dah nampak dah ada benda-benda yang perlu saya perhatikan lah. Jenazah tadi saya pun urus buka urus semua pakaian urus semua dia. Lepas tu tuan-tuan dia pakaian bukan pukul selimut je. Jenazah di hospital dah siap dah, dah bogel lah tuan-tuan. Dia cuma selimutkan saja dengan kain. Saya pun letak tempat mandi. Letak tempat mandi tuan-tuan, kawan saya ni peganglah sebelah belakang sebab kita nak meruang najis. Nak buang najis tadi nama istilah meruang tuan-tuan. Kita tekan perut bahagian kiri dia akan keluarkan najis. Saya pun suruh diangkat. Diangkat ni saya pun tekan. Bila tekan ni tuan-tuan, apa berlaku? Jenazah ni tadi sendawa tuan-tuan. Kalau kentut biasa, biasanya jarang berlaku kalau sendawa dia sendawa. Bila saya tekan tuan-tuan dia pun bila tuan-tuan, kawan saya ni cabut tuan-tuan. Lepas jenazah lari ke pintu. Nasib baik tak sempat nak keluar. Di luar sana keluarga dia dah tunggu. Nasib baik tak sempat. Hoi, pasal apa lari ni? Jenazah hidup dia kata. Bukan, itu tindak balas sebab perut. Jadi saya pun dah nampak, lupa nak cerita dengan dia. Dah nampak perut kebung, dah ada angin dalam perut tuan-tuan. Gitu kan. Saya cakap, nasib baik jenazah ni sendawa saja. Dia tak cakap alhamdulillah. Kalau dia cakap alhamdulillah dengan saya pun cabut dia kata. Jadi nasib baiklah tak cakap alhamdulillah, biasa saja begitu. Kalau kentut biasa tuan-tuan, dia tekan dengan kentut tu biasa. Sendawa pun biasa, cuma dia tak bercakap saja. Kalau bercakap tu saya rasa dengan saya pun cabut lari lah. Hidup lagi dah tu jenazah tu hidup lagi. Bukan jenazah lah jadi orang balik. Itu antara adalah tuan-tuan. Jadi saya rasa dah panjang lebar dah. Dah 7 lebih dah. Tuan-tuan pun mungkin ada program-program lain hari ni nak pergi makan kenduri ke apa ke. Ini buat cuti 3 hari ni biasa sempena 1 Mei ni orang ramai nak kahwin hari ni tuan-tuan. Ramai nak kahwin hari ni 1 Mei. Sebab dia kata bila dia sambut anniversary ulang tahun nanti seluruh